Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Alhamdulillah baik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi malam ni kita surah baru ya. Surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ya, kalau dah bersedia kita mulakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Waqiah ya. Surah yang ke-56. 56 artinya dia sudah masuk juzuk yang ke-29 lah ni, ujung lah. Ya, sebelum masuk juzuk amma. Juzuk amma tu amma yatasaalun tu juzuk 30. Yang ini sudah masuk juzuk 29, dah ujung lah. Ya, sudah berada di hujung. Kalau kita tengok muka surat dia pun ya, dah hampir ke hujung ya. Jadi surah Al-Waqiah seperti mana biasa, sebelum kita masuk melihat surah tu, kita kena tentukan dulu sama ada surah ini turun sebelum hijrah atau selepas. Kalau kita tengok daripada cerita, Al-Waqiah ni nama lain bagi kiamat lah. Ya, nama kiamat ni macam-macam. Ya, Zalzalah, Zalzalah pun kiamat juga. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu pun nama kiamat. Ya, Al-Waqiah juga nama kiamat. Jadi cerita tentang kiamat ni kita dah boleh agak dah. Ini bukan cerita Madinah ni. Ya, ini cerita Mekah. Ya, sebab itu Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya menyebut ya, surah Al-Waqiah secara umum adalah surah yang turun sebelum hijrah. Mana masa di Mekah lagi dah turun. Itu permulaan. Mana-mana kuliah yang berkait dengan Quran ya, biasa akan sebut dulu. Dan surah ni jelas dia Makkiyah, tapi bukan semua ayatnya tu Makkiyah. Ya, maknanya bukan semua ayat tu turun sebelum hijrah. Ada dua ayat. Ya, ada dua ayat yang turun selepas hijrah. Maknanya walaupun ayat keseluruhan ada 96 ayat, tapi 94 saja yang turun sebelum hijrah. Yang dua lagi selepas ya. Ayat 81 dan 82 kalau tak salahnya, itu kita akan jumpa nanti, kita akan sebutlah. Tapi secara umum surah ni surah Mekah. Surah Mekah ya, bukan kerana dia turun di Mekah saja ya, tetapi kerana dia turun sebelum hijrah. Ya. Jadi Haji Don ingat lagi ya, bila kita sebut tentang surah Mekah maknanya surah yang turun sebelum hijrah. Jadi kita cerita tentang bukan tempat turun ya, tetapi kita cerita tentang apa Haji Don? Haji Don tak bagi perhatian ya. Datuk Osman, kita cerita bukan tentang tempat turun, tapi kita cerita tentang ya. Datuk Osman? Kiamat. Kan nak tentukan surah ni Mekah Madinah. Oh. Nama surah memang cerita kiamat lah. Nak tentukan di surah tu Mekah ke Madinah, kita tengok kepada bukan tempat turun ya, tetapi apa tuan-tuan? Kita dah ulang setiap surah kita bincang, kita akan ulang. Peristiwa hijrah Ustaz. Dia bergantung kepada bila turun. Bila turun. Peristiwa hijrah tu dia punya cut off point dia. Tuan-tuan, yang itu paling penting. Tuan-tuan kena salin. Itu first and foremost. Sebelum hijrah Ustaz. Ya, sebelum hijrah. Maknanya sebab itu kita panggil dia surah Mekah ya. Pasal dia turun sebelum hijrah. Maknanya hijrah itulah dia punya peristiwa yang membezakan. Haji Tuan tolong ambil perhatian ya. Yang membezakannya itu ialah di mana turun, bukan ya. Yang membezakan ialah bila turun. Jadi kalau dia turun, Ustaz ada cakap ada dua saja ayat 81 82 turun selepas hijrah. Maknanya yang sebelum tu sebenarnya. Betul lah ya. Jadi tu yang saya pening apa Ustaz tengah cakap ni. Ya, tapi bukan sebab kerana turun di Mekah tu ya. Tetapi kerana dia turun sebelum hijrah. Sebab yang betul lah. Pasal Ustaz dah cakap ayat 81 82 selepas hijrah. Kali yang lain turun di Mekah lah. Yalah, patutnya Haji Don boleh jawab lah tadi kan. Dan soalan tu Ustaz dah jawab, lepas soalan balik. Masuk Ustaz saya tukang faham.
Ustaz punya soalan menyebabkan Haji Don jadi kurang faham ni, tak apa. Ustaz kena tukarlah cara soalan kalau macam tu. Teng. Ya. Sebab dah dapat kritikan jadi Ustaz kena tukarlah ya. Jadi Ustaz buat simple saja. Ya. Sebab Ustaz dah ulang banyak kali sebenarnya. Ya. Tapi bila Ustaz tanya soalan, tuan-tuan macam tak berapa yakin ya. Okey, Ustaz buat kesimpulan mudah saja. Nak menentukan dia surah Mekah atau Madinah, melihat kepada apa Haji Don? Sekali lagi kita tanya pada Haji Don. Melihat kepada apa? Nak tentukan Mekah Madinah. Ya, Mekah. Madinah. Kalau dah hijrah tu Madinah lah. Jadi sebelum Jawapan dia betul lah. Hijrah tu betul lah. Jawapan ni ialah kita tengok pada ya, masa turun, masa. Tuan-tuan kena tengok masa tu, time. Dia bukan location tapi time. Ya, jadi kalau dia turun sebelum hijrah, okey, time kan, time. Dia turun sebelum hijrah, Mekah. Turun selepas hijrah, Madinah. Okey, clear ya. Surah Al-Waqi'ah 96 ayat. Bukan semua ayat yang turun sebelum hijrah. Ada 2 ayat turun selepas hijrah. Walaupun dia turun selepas hijrah, tetapi bukan mesti dia turun di Madinah. Yang itu Sang Ustaz nak bagi tahu tu. Haji Mat Syah walaupun dia kita kata ayat Madaniyah, bukan mesti dia turun di Madinah. Ya, mungkin dia turun di Mekah juga. Tapi kerana apa kita panggil dia Madinah, Haji Mat Syah? Kerana hijrah. Kerana apa Datuk Osman? Kebanyakan ayat-ayat tu di Madinah lah. Bukan sebab dia turun di Madinah, tapi kerana dia turun selepas hijrah. Dia time je, time. Tuan-tuan kena ingat satu je. Peristiwa hijrah, peristiwa dia, ayat tu turun sebelum ke selepas. Jangan tengok di mana turun. Nama saja Madinah, tapi bukan mesti dia turun di Madinah. Ya. Jadi walaupun dia turun di Mekah, dia boleh jadi ayat Madinah kerana kita tengok bila masa dia turun. Haji Nazri, okey dapat ke Haji Nazri? Dapat Dapat, faham. Jangan tengok di mana turun, ya, tapi kita tengok bila turun. Jadi kalau ayat tu ayat Madinah, bukan mesti dia turun di Madinah dah. Tetapi dia turun selepas hijrah. Ada banyak ayat yang turun. Okey, Ustaz bagi contoh ya. Contoh surah Al-Maidah, ayat yang biasa kita jumpa, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Biasa kita dengar. Pada hari ini aku sempurnakan agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu, ya. Ayat ni tuan-tuan, dia turun masa Nabi tengah buat haji. Bila kita kata Nabi buat haji, kat mana buat haji? Mestilah di Mekah, takkan buat haji di Madinah kan? Jadi ayat tu turun masa Nabi di Mekah. Tetapi adakah dia ayat Makkiyah, Datuk Azizun? Tidak. Sebab apa dia bukan ayat Madinah? Sebab apa dia bukan ayat Mekah? Sebab Selepas hijrah. Sebab dia turun selepas hijrah. Sebab haji berlaku selepas hijrah. Itu jawapan dia tuan-tuan ya. Jadi Ustaz harap tuan-tuan clear ya. Okey. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, idza waqa'atil waqi'ah. Ni biasa kita baca. Ya. Kalau kita tanya kepada orang Melayu memang selain daripada surah Yasin, surah Al-Waqi'ah dia suka baca. Kalau Ustaz boleh tanya pada tuan-tuan, pasal apa orang Melayu suka baca surah Waqi'ah ni Haji Mat Syah? Orang Melayu suka baca sebab apa? Siapa yang baca surah Waqi'ah rezeki murah. Ya apa? Rezeki murah. Hari ni tak berapa dengar lah tuan-tuan. Macam dia punya angin kuat Sebab Haji Nazri sebab sebenarnya video Ustaz dan suara Ustaz pun tak berapa terang. Banyak betul Ustaz. Ustaz tak dengar Haji Nazri cakap. Ustaz punya video dan Ustaz punya suara banyak putus-putus. Mungkin ada wifi problem di situ ke Ustaz? Oh, maknanya mungkin Ustaz punya wifi Sebab Ustaz very loud and clear. Saya dengar clear Ustaz. I dengar. Okey Ustaz. So far alhamdulillah dengar. Jadi bukan masalah Ustaz ni. Very clear. Okey. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tak tahu kok Haji Cannot Nazri hear, boleh cannot hear. macam mana? Kebanyakannya okey clear Jadi Haji Ahmad Nazri mungkin boleh find out I cannot hear you pakai speaker pun tak boleh Ustaz. Oh, tak boleh Jadi Kak Nurul seorang je, orang lain boleh dengar ni
Jadi bukanlah masalah ustaz sebab orang lain boleh dengar dengan clear. Ya. Okey, cuba tak tahu macam mana somebody boleh attend tu Kak Nurul punya problem. Ya. Tolong dia. Okey, ayat 1. Ya. Surah Waqiah orang Melayu suka baca. Sebab apa tuan-tuan? Ya. Senang je. Ustaz, apa Datuk Azizul, sebab apa orang Melayu suka baca surah Waqiah? Sebab dia berpendapat surah ini Murah rezeki Ustaz. biasa orang Melayu akan cakap macam tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok, mute kan ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni, dia tak ada cerita pasal meniaga tuan-tuan. Surah Waqiah ni cerita pasal syurga. Cerita pasal hari kiamat, cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, ya. Jadi secara umum fokus dia banyak cerita-cerita yang benda-benda yang kita tak nampak. Kiamat kita tak nampak, dia belum berlaku. Ya, yang kita dengar tapi tak nampak. Syurga dengar tapi tak nampak. Neraka dengar tapi tak nampak. Ya. Jadi dia tak ada kaitan dengan meniaga sebenarnya. Ya. Tetapi kita dah biasa baca. Dan ramai orang yang beramal dengan surah ni, dia tengok pada perniagaan dia berjaya. Ya. Jadi mungkin lebih kepada pengalaman peribadi je. Ya. Ada orang baca, alhamdulillah, ya, perniagaan dia maju. Ya. Ramai yang baca kebanyakan perniagaan ataupun bisnes dia maju. Jadi lebih kepada pengalaman peribadi. Ya. Mungkin dia tak try baca surah lain lagi. Ya. Mungkin kalau dia baca surah Ad-Dukhan ke, ya, surah Al-Hasyar ke, mungkin perniagaan lagi maju, mana kita tahu. Ya. Jadi secara spesifik sebenarnya tuan-tuan nak bagi tahu, ya, hadis yang cerita bahawasanya siapa yang baca suratul Waqiah pada setiap malam, memang ada hadis dia. Ya, tapi hadis tu dhaif tuan-tuan. Hadis tu dhaif. Ya, siapa yang membaca man qara'a suratul Waqiah, ya, kulla lailatin, sesiapa yang baca surah Waqiah pada setiap malam, ya, maka dia akan terselamat daripada kefakiran. Memang ada hadis tu, tapi hadis tu dhaif tuan-tuan. Ya, hadis dhaif ni kita tak boleh pegang sebagai dalil. Kita tak boleh, bila bercakap kita tak boleh pegang sebagai dalil. Tetapi kerana ya banyak orang beramal dan bila dia beramal perniagaan dia berjaya, ya. Dia punya jawatan dia okey, makin elok, ya. Maknanya tu lebih pada pengalaman saja. Sebab biasanya ayat Quran dia akan berkait dengan apa kita panggil kandungan dia. Ya. Sebab tak ada cerita perniagaan sebenarnya dalam ni. Ya, kalau ada pun secara prinsip saja, prinsip-prinsip saja. Ya, bukan pendetailan. Kerana cerita surah ni cerita kiamat, cerita syurga, cerita neraka, ya. Tapi tak menghalang tuan-tuan nak baca, silakan. Ya, tidak ada masalah. Daripada kita tak baca, baiklah kita baca kan. Tapi tuan-tuan tidak boleh pegang, ya, bahawasanya Nabi yang suruh kita baca setiap malam. Kerana hadisnya dhaif. Hadis dhaif kita tak boleh pegang sebagai dalil tuan-tuan. Ya, tapi Ustaz cakap benda ni pasal tuan-tuan dah lama mengaji. Ya, tuan-tuan dah biasa dengar pengajian hadis ni dhaif, hadis ni sahih, hadis ni hasan. Sebab tu Ustaz berani sebut. Tapi kalau orang yang baru dengar kuliah, dia dengar je tuan-tuan hadis ni dhaif, ya. Tak boleh beramal, ya. Kalau Ustaz sebut macam tu, habislah tuan-tuan, dia tutup TV lah. Ya, dia pun left group. Ya, biasa macam tu. Ya, tapi tuan-tuan tak leave the group lah, ya. Jadi Ustaz nak bagi tahu, tuan-tuan nak aman silakan. Ustaz pun baca juga, ya. Kerap juga baca, ya. Tetapi macam tadilah, bukan dengan keyakinan bahawasanya hadis itu sahih daripada Nabi, tak. Kita amal sebab dia adalah satu surah dalam Quran. Itu cerita dia. Berbeza dengan surah Kahfi. Surah Kahfi memang ada hadis yang sahih. Ya, kalau tak sahih pun sampai ke peringkat hasan. Ya, jadi memang boleh beramal. Ya, ada apa kita panggil, ya, ada dalil-dalil dia, banyak dalil-dalil dia. Tapi surah Al-Waqiah tak macam surah Kahfi. Tapi oleh kerana dia salah satu daripada surah dalam Quran, kita boleh baca, tak ada masalah. Tapi tak mesti baca malam. Baca siang pun boleh, petang pun boleh. Kerana Nabi tak sebut waktu khusus. Ya, yang sebut waktu khusus tu, ya, apa status dia? Dhaif. Jadi Ustaz harap tuan-tuan boleh faham, ya, bila Ustaz sebut. Jangan kata kita larang orang baca, tak. Bacalah, silakan. Ya, Ustaz pun secara peribadi baca juga. Ya, tapi kita tidak tetapkan pada waktu malam. Itu saja. Ya, maknanya bila-bila masa boleh baca. Okey, ya. Jadi ayat pertama cerita bahawasanya, ya, peristiwa kiamat tu pasti berlaku.
Dekat mana yang kita tahu dia pasti berlaku? Pada perkataan iza. Iza, tuan-tuan. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, iza tu dia adalah huruf. Ya, dia huruf. Kita panggil dia, ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa kita panggil partikel. Sebab dalam bahasa ni tuan-tuan, Ustaz sebut sikit bahasa Quran, dia ada noun, ya, kata nama. Dia ada verb, kata kerja, dan dia ada partikel. Dia ada 3 je. Sama ada dia tu noun, kata nama, ya, tuan-tuan kena salin. Yang kedua kata kerja, verb, atau ketiga partikel. 3 je tuan-tuan. Ya. Sebagai contoh, ayat pertama Ustaz bagi contoh. Iza tu, the first perkataan tu, ya, the first word tu, iza tu adalah partikel. Waqa'at, ya, perkataan kedua, the second word tu, itu adalah verb, kata kerja. Al-waqi'ah itu adalah noun, kata nama. Itu je tuan-tuan. Dalam Quran dia 3 tu je. Sama ada dia partikel, dia kata nama, ataupun dia kata kerja. Itu saja. Ya, dia tak lebih pada tu tuan-tuan. Ya. Jadi apabila bergabung ketiga-tiga ni, ataupun sekurang-kurangnya 2 daripada 3, maka ayat tu komplit. Maksudnya kalau kita nak buat satu ayat dalam bahasa Arab, kita mesti buat ayat yang mengandungi paling kurang 2 daripada 3 elemen dia. Ya. Sekurang-kurangnya kita ada verb dan noun. Cukuplah tu. Ya. Kalau tak ada, kalau ada lebih, ada partikel, tu lagi baguslah. Macam ayat ni kan. Iza tu partikel. Maknanya apabila. Apabila tu partikel, dia bukan noun. Dia bukan verb. Ya, dia partikel. Waqa'at itu verb, ya. Iza apabila, waqa'at telah berlaku, al-waqi'ah kiamat. Dari segi bahasa, ya, kita kata apa pula cerita ni Ustaz? Pasal apa Ustaz kata waqa'at telah berlaku sedangkan kiamat kan belum berlaku? Ya. Di sini ada susah sikit tuan-tuan. Kerana dalam bahasa Arab, bahasa Quran, walaupun diguna waqa'at tu past tense, tapi maksud dia future. Yang itulah biasanya orang give up belajar bahasa Arab ni Haji Nazri. Anak-anak Haji Nazri pun hantar anak pergi belajar sekolah agama. Ya? Tak percaya tanya budak-budak ni. Ya? Susah tak belajar bahasa Arab? Susah tuan-tuan. Ya? Budak-budak biasanya kadang-kadang sampai form 3, form 4 dah tak nak ambil bahasa Arab dah. Pasal dia susah tuan-tuan. Ya? Tapi cabaran dia peringkat awal. Bila dia dah dapat, ya, faham konsep tu, yang lain tu dia boleh pergi dah. Jadi dalam bahasa Arab, bukan semua past tense tu adalah past tense. Bentuk dia past tense. Waqa'at tu past tense. Sebab tu Ustaz terjemahkan, iza apabila waqa'at telah berlaku, al-waqi'ah kiamat. Sedangkan kiamat kan belum berlaku. Betul tak tuan-tuan? Kiamat belum berlaku kan Haji Mat Syah? Kiamat dah berlaku? Belum. Belum. Ya? Kiamat belum berlaku. Maknanya ini cerita future ni. Tetapi digunakan past tense waqa'at tu untuk menunjukkan kepastian. Confirm akan berlaku. Bila kita terjemah, ya, kita kena kata apa? Ya. Nanti, ya, apabila berlaku kiamat, dan kiamat tu confirm berlaku. Pasal tu dia guna past tense. Ya. Iza satu lagi, ya, dia punya partikel tadi. Partikel iza ni partikel yang menunjukkan pasti berlaku. Ya, sebab tu apa ni Ustaz baca tadi, ya, ayat Zalzalah, surah Zalzalah. Iza apa kita bang? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila, ya, bumi digoncangkan sehebat-hebatnya. Itu cerita Zalzalah tu sama dengan waqi'ah tuan-tuan. Tak ada beza dia punya cerita yang sama. Tetapi Allah guna perkataan yang berbeza. Ya. Jadi itulah kalau Ustaz boleh sebut pada tuan-tuan, bahasa Arab ni secara umum terdiri daripada 3 elemen, 3 unsur. Ya, yang pertama ialah partikel. Okey, Haji Don, partikel. Ya. Yang kedua apa tadi Haji Don? Kerja, work. Apa dia? Work. Kata nama, kata kerja, work. Ya. Ustaz sebut apa ni bahasa Melayu tu bagi tuan-tuan tahu dia punya terjemahan lah, ya. Jadi kalau dah faham senang. Kita cerita partikel, verb ataupun noun saja. Ya. Yang al-waqi'ah itu noun. Ya, okey, selesai. Jadi ayat pertama nak bagi tahu, ya, bahawasanya hari kiamat tu pasti berlaku. Kalau tuan-tuan jumpa iza tu confirm berlaku.
Tak ada 50-50, tak confirm berlaku. Ya. Ayat kedua. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ya, laisa tu penafian. Ya, dia termasuk ya dalam bentuk partikel juga. Boleh kata partikel juga. Ya. Liwaqa'atiha, ya, kejadian dia tu kadzibah. Tak ada siapa yang boleh dusta. Kadzibah tu orang yang mendustakan. Boleh tak sesiapa dustakan kiamat tu akan berlaku? Tak ada siapa. Ya, kerana pasti berlaku. Ya, jadi dia susah sikit tuan-tuan. Ya, Ustaz terjemah satu-satu supaya tuan-tuan boleh dapat gambaran dia. Sebab ada sebahagian tuan-tuan ni ikut kelas harfiah. Terjemah satu-satu. Tapi bahasa Quran tak boleh terjemah satu-satu. Kadang-kadang kita terjemah makna saja. Sebab kita tak boleh terjemah sebiji-sebiji bahasa Quran dalam bahasa Melayu. Tak boleh tuan-tuan. Sebab dia datang daripada rumpun bahasa yang berbeza. Ya, sebab bahasa Arab ni dia daripada Semitic language, Semitic family. Bahasa Melayu pula daripada Austronesia. Ya, dia daripada bahasa sebelah sini. Jadi dia punya family itu lain. Yang mana boleh kita nak terjemah sebiji, tak boleh. Ya, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ya. Ayat ketiga. Tuan-tuan kalau tak dapat apa-apa, tuan-tuan boleh tanya Ustaz. Ya, boleh berhentikan Ustaz. Saya tak faham tadi, boleh tak Ustaz tolong minta ulang? Boleh. Khafidatur rafi'ah. Jadi cerita kiamat ni tuan-tuan, ya, sebahagian manusia, ya, selepas berlaku kiamat ini ada yang Allah rendahkan kedudukan dia. Maksudnya masa hidup di dunia kita tengok dia hebat. Ya, mungkin pakaian dia hebat, jawatan dia besar, ya. Di dunia kita tak tahu. Tetapi bila berlaku kiamat, pada masa itu baru kita tahu rupa-rupanya orang yang kita sangka hebat tadi rupanya biasa-biasa. Sebab apa? Ya. Sebab dia direndahkan kedudukan dia kerana pahala dia tak banyak. Ya, masa lepas pada kiamatlah baru kita tahu. Ya, pahala dia tak banyak, sebab tu khafidatun, ada ya manusia yang kiamat ini akan merendahkan kedudukan dia. Rafi'atun, sebahagian lagi Allah akan tinggikan kedudukan dia. Ya. Maksudnya masa Kak Masyita tak mute tu. Ya. Tuan-tuan ada dengar tak bunyi angin kuat tuan-tuan? Ada dari Mas Tita. Okey. Jadi apa ni? Apa kita panggil ya? Cerita dia ialah cerita kiamat tu sendiri. Maknanya before kiamat kita tak tahu kedudukan orang tu. Mana kita tahu pahala dosa seseorang, kita tak tahu tuan-tuan. Ya. Nampak dia macam hina aje. Kita tengok dia mungkin kerja sebagai pengutip sampah saja. Sebagai tukang mesin rumput. Kita tengok dia biasa je. Tapi di sisi Allah kita tak tahu. Bila kita tahu kedudukan dia? Selepas berlaku kiamat. Sebab lepas berlaku kiamat, manusia akan dibawa ke mahsyar. Ya, manusia yang telah mati dikeluarkan daripada kubur masing-masing, ya, dan kita akan dibawa pergi ke satu tempat nama dia mahsyar. Mahsyar tu ialah assembly place kita. Tempat kita assemble. Nama tempat tu ialah mahsyar. Ya, kat situlah ada orang yang kedudukannya direndahkan, khafidatun, ada yang rafi'atun, ada yang ditinggikan mengikut amalan masing-masing. Ya. Ayat yang keempat. Iza sekali lagi. Iza tadi apa? Partikel. Ya, dan partikel yang menunjukkan sesuatu itu confirm berlaku. Iza rujjatil ardu rajja. Iza apabila rujjat digoncangkan. Ya, digegarkan al-ardu, bumi ini, rajja sehebat-hebatnya. Jadi dalam bahasa Arab kalau dia punya verb dengan noun dia ya sama, maka itu menunjukkan hebatlah. Ya, maknanya kalau hancur sehancur-hancur. Kalau digoncang sekuat-kuatnya. Ya, itu ceritanya. Itu kiamatlah. Ya. Wa bussatil jibalu basa. Ketika kiamat tu berlaku, apa berlaku? Berlaku ialah jibal. Apa makna jibal? Bukit-bukit. Jibal tu noun tuan-tuan, ya. Dan dia plural. Kalau satu kita panggil jabal. Satu, gunung jabal. Kalau banyak, jibal. Maknanya semua gunung-gunung atas muka bumi, wabusat, ya, akan hancur. Ya, jibal itu, bukit itu basah, sehancur-hancurnya. Sebab bila digoncangkan bumi ini, tuan-tuan, berlaku kiamat, habis hancur bukit. Fakanat haba'am mumbasah. Maka bukit tadi akan jadi debu.
yang berterbangan. Ya, habak. Habak tu bahasa Melayu panggil habuk, tuan-tuan. Habuk. Daripada bahasa Arab habak. Ya, tu senang tuan-tuan nak ingat. Orang Melayu panggil habuk, daripada bahasa Arab habak. Tuan-tuan kena letak makna kat situ, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan pakai Quran yang apa kita panggil terjemahan per kata tu word by word tu senang. Sebab tu Ustaz cadang tuan-tuan belilah. Ya, yang saiz besar. Jangan beli yang kecil-kecil, ya. Susah mata nak nampak, tuan-tuan. Jadi kena besar sikit. Ya, kemudian kita boleh tambah. Kalau Ustaz sebut tadi, habaan, apa terjemahan dia? Kalau dia terjemah debu, tuan-tuan boleh tambah. Ya, habak itu habuk. Ya, ataupun debu boleh. Ya, debu yang membasah, yang berterbangan. Ya, sebab bukit yang besar tu pecah, tuan-tuan. Ya, itu keadaan kiamat. Ya. Dan apa yang berlaku selepas tu? Wa kuntum azwajan salasah. Maka kamu akan dikumpulkan kepada 3 kumpulan. Kita nanti tuan-tuan, bila berlaku kiamat, lepas kiamat, dibawa ke mahsyar, kita akan masuk salah satu daripada 3 grup. Ada 3 grup je tuan-tuan. Ni di mahsyar. Kalau selepas pada syurga neraka ni 2 grup lah. 1 syurga, 1 neraka. Tapi di mahsyar ada 3 grup. Kita grup mana? Kita akan tengok nanti. Ya, salasah makna 3. Yang pertama ialah golongan dia sebut sebagai fashabul maimanah. Ya. Fashabul maimanah makna golongan kanan. Apa makna golongan kanan? Golongan yang dapat buku amalan dia pakai tangan kanan. Ya, kat Masyita dia pakai tangan kanan. Maksudnya ketika Allah serahkan dia punya report card tu, dia ambil dengan tangan kanan. Sebab itu dia panggil ashabul maimanah. Ya, kejap lagi kita akan jumpa ashabul yamin. Ya, ashabul yamin golongan yang duduk di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Ya, ashabul shimal di sebelah kiri. Tapi di sini ini kita cerita tentang orang yang dapat buku amalan dia. Ya, dan kebiasaannya orang yang dapat buku amalan dengan tangan kanan akan duduk sebelah kanan. Orang yang dapat buku amalan dengan tangan kiri akan duduk di sebelah kiri. Ya, itu 2 grup. Ya, sebab itu di sini disebut ashabul maimanah bukan ashabul yamin. Ya, kerana ini nak tunjuk kepada kita dapat kitab tu daripada tangan kanan ke tangan kiri. Kitab tu ialah report card kita lah. Yang malaikat duk salin. Ya, catat kita punya amalan baik, amalan jahat sejak daripada kita akhir balik. Ya, sebelum akhir balik tak ada dosa pahala. Lepas akhir balik. Ya, barulah kita ada report card kita sendiri. Ada akaun kita, akaun dosa pahala. Ya, okey, selesai. Ya. Yang pertama, fa ashabul maimanah. Ya, orang yang dapat apa? Dapat buku catatan dengan tangan kanan. Allah kata ma ashabul maimanah. Alangkah beruntungnya golongan yang dapat buku catatan daripada tangan kanan. Ya. Nombor 2, wa ashabul masy'amah, dan golongan yang dapat buku dengan tangan kiri. Ma ashabul masy'amah. Alangkah sengsaranya, kesiannya golongan yang dapat buku daripada tangan kiri. Ya. Wasabiqun asabiqun. Dan nombor 3 ialah orang yang ya terdahulu memeluk Islam. Orang yang terdahulu menerima Islam. Ya, tak kiralah zaman bila pun. Maknanya macam gitalah ya. Kita bila dapat tahu tentang Islam, tentang agama, tentang perkara-perkara baik, kita dulu buat. Itu dipanggil as-sabiqun. Ya, tak kira sama ada dia zaman sahabat ke, tabi'in ke, zaman moden ke, maknanya orang yang bila dia dapat tahu tentang agama, dia tahu tentang sesuatu amal contoh. Ya, bila dia tahu bahawasanya solat sunat ba'diyah isyak tu 4 rakaat Nabi buat, ya, sabit dalam hadis Sahih Bukhari, riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi buat 4 seperti mana Ustaz dah share itu. Ya, sebab Kak Maimunah tanya, Ustaz tak bagi dia punya hujah-hujah dia, ya. Hadis-hadisnya kebanyakan tu kalau tidak sahih pun sampai ke tahap hasan. Ya, yang sahih itu yang riwayat Al-Bukhari 4 rakaat. Tapi bagaimana cara melaksanakan itu dalam Ibnu Abi Syaibah. Hadisnya hasan, boleh pakai tuan-tuan. Yang tak boleh ni kalau dhaif, kalau hasan boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi golongan yang bila dia tahu je cerita tentang kebaikan, dia usaha untuk buat. Ya, sekali-sekali mungkin tertinggal tapi bila dia ada masa, ada peluang, dia takkan tinggal. Dia tahu bahawasanya suratul Kahfi ni ya afdal baca malam Jumaat, dia akan baca malam Jumaat. Sibuk macam mana pun dia akan usaha. Kalau tak sempat juga, ya, dia baca juga sekadar yang dia mampu. Dia baca mungkin 90 ayat. Baki tu dia baca esok pula. Mana dia akan usaha. Itu mudah-mudahan termasuk mereka yang dipanggil
wasabiqun, ya, orang yang mula-mula ya menerima ajakan Islam, as-sabiqun, mereka lah mudah-mudahan yang mula-mula masuk syurga Allah. Ya, habis 10 ayat tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak tanya? Apa perkataan yang tertinggal ataupun ada konsep yang tuan-tuan tak faham? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Haji Mak Syah nak tanya apa? Anything Haji Mak Syah? Ya. Tak ada ya. Jadi manusia nanti selepas kiamat ya akan dibahagikan kepada berapa kumpulan Haji Mak Syah? 3 ya. Yang mana satu yang terbaik Haji Mak Syah? The first one, second one or the third one? Ya. Yang nombor 7. Nombor 3. Nombor 3. Bukan nombor 1, nombor 3. 3. Nombor 3 yang terbaik. Nombor 3. Belah kanan. Tak dengar. Yang dapat report kat belah kanan. Tangan kanan. Betul. Tapi ada satu lagi ya. Nombor 3 tu. Sebab nombor 3 tu memang dia dapat report kat kanan juga. Tapi mereka yang awal-awal. Ya, maknanya the first batch. Ya, itulah golongan ketiga. Memang tak sebut mereka dapat bertangan kanan, tapi understood. Daripada ayat pertama, ya, golongan kanan yang dapat report card tangan kanan, golongan kedua dapat tangan kiri, golongan ketiga yang itu terbaik, tuan-tuan. Sebab yang terbaik tak mesti yang disebut kali pertama. Ya, macam contoh kita kata penyampaian hadiah kan. Ya, kalau pertandingan lah, dia akan sebut nombor 3 dulu, tuan-tuan. Ya, nombor 3 dulu. Ya, lepas tu dia sebut nombor 2. Ya, dan akhirnya nombor 1 juara. Ya, so itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, jadi nombor 3 lah yang terbaik. Ya, dan nombor 3 ini bukan mesti zaman Nabi saja, zaman kita pun boleh. Ya, itu cerita dia. Okey, orang lain ada apa nak tanya? Haji Don, ada apa-apa Haji Don? Tak ada ya. Orang lain, Haji Nazri apa? Ada benda yang ustaz tertinggal nak bagi tahu ke? Tak ada. Ada ya. Okey. Yang golongan ketiga tu, ayat 10 tu cakap orang-orang yang paling dahulu beriman. Tadi Ustaz cakap boleh include yang zaman kita juga. Boleh. Kan dahulu beriman tu zaman Salafi tu kan? Zaman sahabat. Itu nanti ada jawapan dia kat belakang lagi. Ya. Okey. Sebab as-sabiqun orang yang, sebab kalau macam tu rugilah kita. Maknanya Allah zalim lah sebab Allah tak hidupkan kita zaman Nabi. Ya, untunglah orang yang hidup zaman Nabi. Ya, pasal mereka lah yang awal masuk Islam. Oh, kalau macam tu tak adil lah. Ya. Jadi maknanya Allah buka setiap zaman. Sama ada zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman siapa saja. Ya. Kalau Ayat 14. Okey, ya. Kemudian. Ya. Tapi kita cerita yang ni dulu, ya. Kita tak pergi detail lagi, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan excited, tuan-tuan dah lompat, tak apa, it's okay. Ya, tapi kita pergi satu-satu, bagi clear, tuan-tuan. Sebab kalau kita lompat, nanti yang belakang tertinggal. Okey, seterusnya ayat 11. Nanti tuan-tuan, yang Kak Mai tanya tu kita akan jawab kejap lagi. Ya, sebab tu Ustaz bagi tahu tuan-tuan petang tadi sebab surah Waqiah ni kita dah biasa baca. Cuma mungkin kita tak tengok mana saja. Ya, sebab tu Ustaz sempat bagi pada bila Ustaz bagi tadi, rasanya lepas Zuhur ke, ya? Tak ingat sebelum Zuhur ke lepas Zuhur Ustaz bagi tahu tadi supaya paling kurang tuan-tuan boleh bacalah sikit-sikit, ya. Paling kurang kita baca 2. Ya, pukul apa tadi? Ya, mungkin petang tadi Ustaz tak ingat pukul apa tadi, ya. Tapi rasanya sometime after Zuhur ke before Zuhur macam itulah. Okey, ya, seterusnya apa cerita dia? Ulaikal muqarrabun. Siapa yang muqarrabun tadi, ya? Golongan muqarrabun tu nombor 10 tadi dah. Ya, mereka lah orang yang didekatkan kepada Allah. Maksudnya kedudukan mereka di tengah-tengah. Ya, ni tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, depan Ustaz ni ada tafsir Ibnu Katsir, ya. Ustaz tunjuk. Ya, tak berapa terang sangat, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok, ya. Ni tafsir Ibnu Katsir. Ya, ada terjemah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu tak ada lagi. English ada. Ya, bahasa Indonesia pun ada. Jadi dia punya ceritanya ialah cerita tentang mereka yang didekatkan. Ada golongan kanan, dapat buku kat tangan kanan. Ada golongan kiri dan ada golongan di tengah-tengah. Siapakah mereka? Wasabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang akan berada pada fi jannatin na'im.
berada di taman-taman yang penuh kenikmatan. Jannat itu merujuk pada taman. Ya, makna asal dia taman. Syurga lah, of course lah. Ya, sebab dalam syurga tu ada taman. Ya, sebab tu disebut jannat. Ya, disebut plural. Sebab dalam syurga bukan satu taman tu, ada banyak taman. Buktinya ialah perkataan jannat. Jannat tu plural form. Ya, bukan satu. Kalau satu, jannah. Jannatun satu. Ini jannat banyak. An-Naim, ya, nak menunjukkan syurga tu penuh nikmat. Ada dua pendapat. Satu kata memang syurga tu nama Naim. Satu lagi tak. Dia merujuk kepada nikmat yang ada dalam syurga. Sebab syurga memang tempat nikmat. Ya. Okey, seterusnya. Ya, masuk kepada soalan kita tadi. Sullatum minal awalin. Ya, apa makna sullah? Salah satu makna sullah ialah ummatun. Ya, ummatun. Ibnu Katsir pun sebut, As-Suyuti pun sebut. Ya, sullatun makna ummatun. Ya, ramai minal awalin daripada golongan yang awal. Golongan yang awal ni golongan mana tuan-tuan? Yang ini ada beberapa pendapat. Ya, kalau Imam At-Tabari dia kata golongan awal ialah golongan sebelum zaman Nabi Muhammad. Ya. Kemudian wa qalilum minal akhirin, dan sedikit daripada golongan yang datang kemudian. Yang kemudian ni dia kata daripada umat Muhammad, ya. Tetapi hadis yang dipegang oleh Imam Tabari itu hadis yang dhaif, tuan-tuan. Sebab benda ni teknikal, tuan-tuan. Ustaz tu pasal cakap. Ya, memang ada pendapat, tapi pendapat tu dhaif. Ya, kita kena pegang pendapat yang lebih kuat daripada Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim kata, ni ulama tafsir dan ulama hadis, dia kata apa, tuan-tuan? Ya, dia kata cuba tuan-tuan tengok ayat-ayat Quran. Umat mana yang terbaik? Ya, kuntum khairu ummatin, kamulah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada umat manusia. Siapa tuan-tuan? Umat Muhammad. Jadi takkanlah, ya, yang golongan as-sabiqun ni, yang golongan tengah ni, takkanlah orang dulu yang lebih ramai daripada umat Muhammad. Tak betul, tuan-tuan. Ya. Dan tentu yang paling ramai adalah umat Muhammad. Jadi apa makna sullatu minal awalin? Awalin tu ialah siapa? Ya. Jadi di sini kata Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, al-awalin ni maknanya orang yang awal daripada umat Muhammad. Sahabat Nabi. Ini yang tadi ni. Yang Kak Mai kata salafus soleh tu, ya. Golongan apa ni? Salaf. Ya, yang 300 pertama tu, maknanya para sahabat. Dan tentulah iman mereka lebih baik daripada kita. Ya, secara umum sebab mereka hidup di zaman Nabi ada. Di zaman para sahabat masih ramai. Ya, jadi mereka lah yang ramai daripada kalangan mereka. Tapi umat Muhammad bukan umat sebelum Nabi, bukan. Ya, yang kata yang sebelum Nabi itu Imam At-Tabari yang cakap. Tapi Ibnu Katsir lebih cenderung untuk menerima pendapat Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim. Ustaz sebut nama-nama ni, tuan-tuan kena salin lah. Ya, Ibnu Katsir sebagai contoh. Ustaz dah sebut 3 dah. Satu Ibnu Katsir, tuan-tuan kena salin. Ibnu Katsir itu ialah ulama besar tafsir yang kebanyakan bila kita belajar tafsir kita akan rujuk Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir yang meninggal pada tahun 776 Hijrah. Ya, kita sekarang, ya, dah 1400. Maknanya 700 tahun yang lalu, tuan-tuan. Ada seorang ulama besar di Damaskus, di Syria, ya, negeri Syam. Namanya ialah, ya, siapa dia? Gelarannya ataupun dipanggil sebagai Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir nama dia. Ya, ataupun gelaran dia lah, ya, dikenali sebagai Ibnu Katsir. Lah, meninggal tahun 776 Hijrah. Sekarang 1400 Hijrah. Jadi mana 700 tahun yang lalu. Dia ulama hebat lah, ya. Walaupun dia bukan orang Arab. Ya, dia kacukan. Sebab orang yang duduk yang Arab pure ni, tuan-tuan, yang duduk di tanah Arab. Ya, kebanyakan di tanah Arab macam Imam Syafi'i, Imam Malik, ni pure Arab. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah ni semua adalah kacukan. Mereka ni Parsi kebanyakannya. Imam Bukhari Parsi daripada Uzbek. Imam Muslim daripada Iran. Ya, Imam siapa lagi? Ibnu Majah, An-Nasai. Kebanyakan semua daripada Turkmenistan. Ya, mereka ni datang daripada kawasan Parsi. Persian Empire dulu, tuan-tuan. Ya, tapi mereka ni berbahasa Arab lah. Ya, mana bahasa Arab tu bukan bahasa utama dia. Bukan dia punya first language atau mother tongue, bukan. Ya, macam kita lah, ya, English bukan mother tongue kita. Walaupun tuan-tuan English tuan-tuan berabuk. Ya, kita kata hebat English tapi bukan bahasa kita, ya. Dia bahasa yang kita belajar di sekolah, belajar di universiti. Ya, tapi mother tongue kita bahasa Melayu. Ya, cuma kadang-kadang oleh kerana kita banyak guna English, maka bahasa Melayu kita kuranglah sikit. Kalau nak mengarang payah.
Ya, nak bercakap boleh, ya, nak mengarang payah. Tapi kita lebih selesa dengan English kadang. Kita baca Quran terjemahan pun English apa ni translated version. Tak ada hal, okey je tuan-tuan. Ya, sebab bahasa ni adalah media, ya. Dia adalah medium saja. Ya. Tetapi bila kita nak faham Quran, tak ada pilihan tuan-tuan. Sikit sebanyak tuan-tuan kena belajar juga bahasa Arab. Ya, sebab tu ustaz cara tak langsung ustaz akan sebut sikit. Ini partikel, ini noun, ini verb, ya, supaya kita tahu. Okey, ya. Jadi Ibnu Katsir yang pertama saya sebut. Yang kedua saya sebut Imam At-Tabari. Ya. Imam At-Tabari, ya, dia lebih awal daripada Imam Ibnu Katsir tadi. Ya, dia meninggal tahun 310 Hijrah. 310. Kalau Imam Ibnu Katsir tadi 776. 400 tahun sebelum dia hidup seorang ulama besar lain namanya Imam At-Tabari yang berasal daripada Tabaristan. Tuan-tuan kena tahu geografi lah sikit. Ya, sebab apa? Sebab bila kita sebut nama orang, tuan-tuan kena tahu dia hidup zaman bila. Ya, dan dia hidup di mana. Jadi Imam Tabari daripada Tabaristan. Tabaristan tu kat mana tuan-tuan? Tabaristan tu ialah satu negeri di Iran sekarang. Modern, ya, modern day Iran. Ya, ada satu negeri nama dia Tabaristan. Tak jauh daripada Tehran. Ya, bukanlah maknanya sebelah dah, ya, tapi maknanya dekatlah. Ya. Di Tabaristan tu lahir Imam At-Tabari. Sebab tu dipanggil Tabari. Ya, asal Tabaristan. Ya, tahun 310. Dia lagi awal daripada Imam Ibnu Katsir. Ya. Kemudian nombor 3 Ustaz sebut Ibnu Abi Hatim tadi. Ya, Ibnu Abi Hatim, ya. Dia meninggal pada tahun 327, ya. 327 Hijrah. Ya, ada yang tak mute tu. Siapa tak mute? Ya, Kak Ainun. Ya, ada soalan Kak Ainun, silakan. Ya. Okey, tak ada. Ya, silakan. Tak ada siapa, ya. Jadi itulah Ibnu Abi Hatim tu ulama yang hidup tahun 323. Maknanya, ya, dia datang selepas apa ni Imam Tabari, tapi sebelum daripada Ibnu Katsir. Tapi Ibnu Katsir lah untung. Pasal dia datang kemudian, ya, 400 tahun kemudian. Jadi dia ada akses boleh baca Imam Tabari, boleh baca Imam Ibnu Abi Hatim, ya. Sebab tu dia quote dalam dia punya tafsir dia tuan. Ya, sebab tu kalau kita nak beli kitab tafsir, kita kena beli tafsir yang Ibnu Katsir cukuplah tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan belilah satu set. Ya, dia ada 9 jilid semua dalam bahasa Indonesia. Kalau tuan-tuan rasa susah bahasa Indonesia tu, tuan-tuan beli yang English punya. Ya, kita boleh beli dekat apa kita panggil, ya, dekat Right Angle. Right Angle tu di inilah. Ya, di mana kita panggil di PJ sana. Ya, section berapa tu? Section 17. Section 14. Section 14, sorry, ya, section 14. Ya, boleh belilah kat sana. Ataupun sekarang ni online ajalah, boleh beli kat Shopee lagi murah. Ya, kalau tuan-tuan duduk di Subang Jaya, tuan-tuan boleh, rasanya di Subang Perit tu ada juga satu kedai, nama dia ialah Dakwah Corner nama dia. Pernah dengar Dakwah Corner? Ada. Ya, Tingkat atas sekali. di Subang Jaya, Ya, Subang Perit. Okey, Subang Perit, ya. Jadi Dakwah Corner ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Hilton dekat Mekah, Hilton Mekah, ya, dia tingkat 2 juga di Hilton Mekah. Itulah Dakwah Corner Center dia kat situ tuan-tuan di Mekah. Tapi dia tengok orang apa ni, oleh kerana orang Malaysia ni suka beli buku kat situ, maka dia berpakat untuk buka Dakwah Corner kat KL ni. Ya, ada beberapa tempat, antaranya ialah di PJ Section 14, ya, dan juga di Subang Perit. Ya, tadi apa ni cap apa kita dah bagi tahu dah. So tuan-tuan boleh beli, itu English version. Kalau Ibnu Abi Hatim ni dari Persia juga Ibnu Abi Hatim daripada Turkmenistan. Turkmenistan. Okey. Ya, Turkmenistan. Thank you. Ya. Okey, welcome. Jadi kebanyakan ulama ni bukan orang Arab tuan-tuan. Dia belajar, ya, macam kita jugalah. Kita bukan apa ni apa kita panggil, bukan orang putih kan, tapi kita belajar English. Ya, kita belajar di sekolah, di universiti, ya. Jadi maknanya kita boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik, ya. Macam tu juga, ya, bahasa Arab sama. Ustaz pun belajar daripada scratch, daripada zero. Dia belajar daripada kosong, tak tahu. Ya, kita memanglah belajar mukaddam kan masa kecil. Mukaddam, boleh mengaji, tapi bahasa Arab ni kita tak tahu. Jadi kita belajarlah pula.
Ya, dah ambil masa lama lah tuan-tuan. Nak belajar tu memang ambil masa lama. Ya, dengan izin Allah dapat. Tapi tidaklah handal sangat. Tapi bolehlah baca kitab. Ya, baca Quran alhamdulillah faham, baca hadis faham, ya, kita boleh baca dia punya tafsir in Arabic, ya, boleh baca kitab-kitab. Okeylah tu. Ya, cuma sentiasa kita baiki, ya, supaya kita boleh maintain bahasa tu. Pasal kita tak duduk di negara Arab. Kalau orang duduk negara Arab, dia terpaksa bercampur dengan orang Arab. Jadi lebih baiklah bahasa dia, ya. Tu cerita dia. Okey, ya. Jadi bila kita merujuk Ibnu Abi Hatim kata ayat 13 dan 14, dua-dua tu ialah umat Muhammad. Yang awalin pun, al-awalin pun umat Muhammad, yang akhirin pun umat Muhammad. Ya. Sebab tu, ya, ayat ni sebut satu kumpulannya ramai, sullatun, sekumpulannya ramai daripada yang awal daripada umat Muhammad. Siapa dia? Itulah as-salafus salih. Ya, zaman sahabat, zaman tabi'in, atba' tabi'in, itulah dia. Tetapi wa qalilun minal akhirin, sedikit daripada golongan yang datang kemudian. Kitalah, ya. Sebab zaman kita tak samalah dengan zaman sahabat. Sahabat lebih baiklah tuan-tuan. Ya, yang menguasai agama tu lebih ramai, ya. Yang mendengar hadis daripada Nabi ramai. Zaman kita dah tak ada. Kita belajar daripada hadis-hadis saja. Ya, baca kitab hadis itu pun dia bukan jadi budaya kita lagi. Ya, lately ni baru kita belajar. Dulu kita tak, tuan-tuan. Kita banyak dengar-dengar je. Ya, ustaz pun sama juga sebab dulu ya masa kecil ustaz pun selalu dengar Al-Waqiah ni bila kita baca murah rezeki. Ya, sebab itu apa ni kadang-kadang di kedai-kedai di restoran ya selain daripada ayat 1000 dinar tu ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya tu apa kita panggil surah At-Talaq tu orang letak gantung juga surah Al-Waqiah. Dia pasang di kedai dia surah Al-Waqiah. Tapi orang kedai tak dengar pun, main pasang je. Ya, dia tak tahu pun apa makna dia. Lebih baik dia dengar tafsiran lagi bagus. Ya, dia ambil kalau English tu maknanya Mufti Meng ke ya, apa ni apa kita panggil ya, tokoh-tokoh yang hebat lah. Ya, apa ni Syekh apa Dr. Bilal Philip ke ya, yang bagi translation kepada surah ni lagi bagus ataupun ustaz-ustaz Melayu lah. Ya, ustaz-ustaz kita ya, yang ada tafsiran surah ni dia pasang lagi bagus tuan-tuan sebab supaya kita tahu makna dia. Dan biasa kita dengar surah ni memang orang meniaga kalau baca untung. Ya, tapi kita tengok ada juga ya orang yang baca surah Waqiah tak untung, rugi tuan-tuan. Ya, sebab kedai dia tak bagus. Ya, dia punya masakan pun tak apa sedap, kedai pun tak bersih, ya kedudukan dia pula jauh daripada apa ni kita panggil ya pusat orang datang ya. Jadi tak berjaya. Tapi dia baca surah Waqiah, maknanya bukan hanya baca surah ya, tetapi dia punya servis tu kena bagus. Ya, lokasi dia strategik. Ya, dia punya bila apa kita panggil bila orang buat tempahan cepat, ya, menunggu orang tuan-tuan sampai tertidur orang tak sampai lagi. Ya, jadi takkan macam tu. Jadi maknanya kalau semua tu dijaga, ya, mudah-mudahan baca surah Waqiah walaupun hadisnya dhaif, ya, tetapi kalau dia amal mudah-mudahan dengan izin Allah, ya, untung dia. Ya, itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Macam mana kita tahu ni? Bila kita belajar lagi lah. Ya. Kalau setakat dulu-dulu saya dengar, kita pun ingat hadis tu sahih. Rupanya tak sahih tuan-tuan. Rupanya dhaif cerita hadis tu. Ya. Tapi boleh tak amal? Nak baca lah tuan-tuan. Tapi jangan kata Nabi yang suruh. Itu saja cerita dia. Boleh ya? Okey. Apa soalan daripada tuan-tuan? Silakan. Apa Kak Mai tadi okey ke Kak Mai? Kak Mai mana? So yang ayat 13-14 ni segolongan besar tu adalah orang yang salafus salih dan segolongan kecil tu orang yang zaman sekarang. Betul Ustaz? Yang datang kemudian selepas 300 tahun tu. Termasuk kita lah ya. Sebab salafus salih tu the first 300 years saja. The first 300 years. Sampai tabi'in kan. First 300 years. 200 ke 300? Ada yang bukan tabi'in. Tabi'in tu yang hidup zaman sahabat Nabi. Ya, macam contoh kita kata first three generation. The best dia bukan generation. Kita tak boleh kata the third generation sebab ada yang fourth, fifth generation. Tapi as long as dia belum mencecah 300 tahun. Ada yang terlepas. Macam Ibnu Abi Hatim tadi, kalau tuan-tuan masih ingat, Ibnu Abi Hatim, Kak Mai, tadi Ustaz sebut Ibnu Abi Hatim tadi, dia meninggal 327, sorry. 327. Maknanya dia dah terlepas, tapi dia hidup sebelum tu lagi. Sebab dia lahir 240.
Maknanya untuk the first 300 years tu, dia hidup selama 60 tahun. 60 tahun within that 300 years, kemudian dia meninggal pada 327. Maknanya ada dia dikira tak sebagai salafus salih ke? Kira ikut tarikh lahir, tahun lahir. 327. Tahun lahir, Ustaz. Tahun lahir dan tahun lahir lah ya, tahun lahir dan tahun meninggal pun kita tengok juga. Yep. Ya, sebab kalau kita tengok tahun meninggal saja kita kata oh dia 323 ya. Kalau 323 dia kalau dia lahir tahun 300 mana umur dia 23 tahun. Mungkin taklah kan? Dia lebih lagi betul. Ya, dia lahir 240. Dia lahir 240, dia meninggal 323. Dia termasuk tak salafus salih? Masuk. Jadi selepas zaman, siapa yang terakhir kat situ tu kita kata, ya, antaranya ialah ya tokoh-tokoh lain lah macam Imam Al-Bukhari tu antara yang hujung lah tu. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah tu antara Imam Nasai, imam-imam hadis tu itu antara grup yang hujung. Dan mereka bukan tabi'in. Mereka bukan atba' tabi'in, bukan. Mereka lepas pada tu lagi. Pasal mereka tak jumpa dengan tabi'in. Ya. Jadi maknanya kita tak boleh kata third generation tak boleh, bukan as simple as that. Dia bukan sahabat mati, tabi'in, lepas tabi'in, tabat tabi'in, lepas tu habis. Dah, bukan macam tu. Dia ada yang bukan atba' tabi'in, bawah lagi. Ya. Tapi as long as dia hidup pada 300 tahun awal, itulah ya al-awwalin. Ini kata Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dia sebut tu dalam kitab tafsir dia, Ibnu Abi Hatim. Tapi kerana Ibnu Abi Hatim tu hidup 400 tahun sebelum Ibnu Katsir, maka Ibnu Katsir boleh baca buku dia dan dia quote dalam tafsir Ibnu Katsir. Itu cerita dia, tuan-tuan. Ya, nanti tuan-tuan tanya pula, mana satu ni Ustaz? Kitab tafsir siapa? Kitab tafsir dua-dua. Pasal Ibnu Abi Hatim meninggal 327. Ya, Imam Ibnu Katsir meninggal ya tahun 776. Oh jauh, 400 tahun beza. Kita tak pasti apa yang Ustaz sebut ni membandingkan tuan-tuan ke tidak, tapi tuan-tuan kena salin tahun-tahun tu ya supaya tuan-tuan dapat. Sebab itu Ustaz sebut ya. Okey, ada lain silakan. Ada pun Salam Ustaz. Saya nak tanya, Ibnu Katsir daripada mana? Mana tu apa? Bangsa ke, lokasi ke apa? Abi Hatim is Turkmenistan. Imam At-Tabari is daripada Tabaristan. Tabaristan, ya. Syrian. Dah sebut tadi dah, Syria, daripada Damaskus. Syria ya. Okay, from Syria. Okey, lain soalan silakan. Ada apa lagi? Silakan, ada apa? Ada apa lagi tuan-tuan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, Tak nak confirm ni. Ibnu Abi Hatim tu meninggal dia 327 ke 323? 327. That one time tadi Ustaz ada mention tu 323. 327 lah, dah kemudian Ustaz confirm kan 327. Tercakap silap. First one is 327. Maknanya dia dah terlepas dah sikit. Tapi sebab dia lahir 240, dia lahir tahun 240, jadi maknanya dia hidup zaman salafus soleh jugalah. Ya, untuk tuan-tuan dan perempuan, zaman ni ya ada satu istilah yang ulama pakai, dia panggil as-salaf as-soleh. As-salaf as-soleh atau kalau kita sambung as-salafus soleh. Bila zaman tu? Zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, atba' tabi'in dan seterusnya. Ya, okey ya. Jadi dia punya apa kita panggil ya, dia punya zaman tu lebih kurang 300 tahun. 300 tahun lebih kurang. Ya, mungkin lebih sikit ya. Macam tadilah ya. Ibnu Abi Hatim tu antara yang hujung lah. Ya, Imam apa ni At-Tabari. Imam Tabari meninggal 310. Ya, dia masuk tak dalam salafus salih? Masuk. Ya, masuk. Ya, sebab dia lahir tahun 224. Ya, 224 ya. Ini kena buat homework tuan-tuan ya. Ustaz kena buat homework cari maklumat tu untuk share dengan tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain silakan. Ya. Tak dengar Haji Don. Tak dengar. Lepas hijrah lah ya. Semua hijrah. Ni cerita hijrah ya, bukan Masihi. Pasal Nabi wafat tahun 11. Ustaz bagi gambaran. Nabi wafat 11 hijrah. Nabi wafat 11 hijrah. Ya. Apa ni, kalau tuan-tuan nanti tuan-tuan tanya Imam Syafi'i wafat 204 hijrah.
Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Imam Syafi'i itu pun tak jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi wafat 11. Nabi wafat 11, ya, satu-satu. Imam Syafi'i meninggal 204. 204, ya. Dia lahir tahun 150. Imam Syafi'i dengan Nabi itu pun 140 tahun lebih kurang. Tak jumpa dah. Imam Syafi'i pun tak jumpa. Imam Malik yang datang sebelum tu pun tak jumpa. Imam Abu Hanifah pun tak jumpa, tuan-tuan. Ya. Yang ulama apa kita panggil, Imam 4 tu tak jumpa dengan Nabi. Ya. Ini kita cerita lepas tu pula. Imam Bukhari pun tak jumpa. Semua tak jumpa lah. Ya. Termasuklah Imam Tabari tadi. Ibnu Katsir tak payah tanyalah. Jari jauh. Dia bukan zaman Salafus Saleh. Tapi pasal apa dia hebat? Pasal Quran dia sebut, ya, ada juga wa qalilun minal akhirin. Jadi kalau kita tanya, Ibnu Katsir masuk tak dalam awalin? Tak masuk. Dia masuk dalam akhirin. Ya, itu secara umum. Kalau tengok definisi yang dibuat oleh Ibnu Abi Hatim. Ya, itu cerita dia. Ya. Jadi kita termasuk al-akhirin, tuan-tuan. Sebab kita bukan the first 300 years. Ya, tapi nak tanya soalan. Ya, silakan. Soalan. Di kita dalam umat akhirin, kita sedikit kan? Yes. Sedikit, jadi membimbangkan juga ni. Kita sedikit sangat. Betul. Jadi apa yang kita harus lakukan untuk menangani kebimbangan ni? Menangani kebimbangan, kita kena naikkan kualiti hidup kita lah. Kualiti beragama kita. Hidup, ya, hidup tu maksudnya bukanlah apa ni kita panggil, ya, yang bersifat keduniaan semata-mata, ya, maknanya akhirat kita kena baikilah. Tambah amal lah secara basicnya, tambah ilmu pengetahuan. Sebab dengan ilmu pengetahuan kita boleh buat yang terbaik. Contoh macam Ustaz sebut kan. Ustaz pun personally dulu, ya, buat solat duha 2 rakaat je. Sebab kita tak tahu kelebihan tu. Ya, yang kita tahu solat duha tu murah rezeki. So kita buat 2 rakaat. Tapi bila kita belajar hadis, ya, Ustaz masuk universiti belajar balik, Ustaz kata, oh, Nabi tak buat 2 rakaat. Ya, Nabi tak buat 2, Nabi buat 4. Nabi buat 6, Nabi buat 8. Ya, jadi kita pun kita upgrade lah. Instead of 2 jadi 4. Kadang-kadang 6, ya, kadang-kadang 8. So macam tu. Ya, ibadah lain sama juga. Jadi belajar agama kena tambah, ibadah kena baiki. Ya, kita punya amalan-amalan lain lah. Ya, sedekah kena ada. Ya, apa ni, zakat buat. Kemudian menyantuni mak ayah kita kalau masih ada, kaum keluarga dan sebagainya. Itu semua termasuklah. Benda-benda yang kita buat mudah-mudahan akan menaikkan darjat kita di sisi Allah sehingga kita termasuk dalam golongan yang sedikit tadi. Sulatun minal akhirin. Ya, apa ni, qalilun wa qalilun minal akhirin. Itu je lah cara dia. Ya, sebab kualiti kita berdasar pada amalan. Of course keikhlasan lah. Ya, banyak orang amal tapi ikhlas kurang. Kalau ikhlas kurang, bimbang takut, ya, kualiti dia tak tinggi. Itulah tuan-tuan yang kita kena buat. Ya, itu tujuan kita buat majlis ni. Apa tujuan buat majlis ni? Kan nak memahami Quran. Bila kita faham Quran, apa kita buat? Kita amal lah dalam kehidupan. Ya. So itulah kita dia jenazah ni. Boleh ya? Betul lah. Ya. Okey, ada lain? Silakan. Ya, sama. Ada apa lagi tuan-tuan? Shirin ada soalan, Shirin? Ada apa, Shirin? Silakan. Tak boleh ulang tak yang jadi tu? Imam Syafi'i tu lahir tahun bila dengan wafat? Dia wafat. Mana? Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lahir 150. 150 Hijrah. Semua tahun yang Ustaz sebut ni Hijrah, ya? Ya. 150 Hijrah. Meninggal 204. Umur 54 tahun. Maknanya Imam Syafi'i meninggal muda. 54 tahun dah meninggal. Ya, Sakit. 54 tahun dah meninggal. Muda sangat. Ya. Okey, jadi Al-Imam Asy-Syafi'i bukannya zaman tabi'in, bukan. Sebab tak jumpa sahabat. Ya. Dan apa kita panggil, ya? Dan dia dipanggil atba' lah, ya, atba'. Atba' ni maknanya yang datang selepas tabi'in. Ya. Tabi'in tu yang sempat jumpa sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang terakhir, kalau Ustaz boleh share dengan tuan-tuan, sahabat Nabi yang terakhir, ya, dia meninggal pada tahun 110 Hijrah. Sahabat Nabi yang terakhir, Abu Tufail nama dia. Ada yang kata dia meninggal tahun 100, ada kata dia meninggal tahun 110 Hijrah. Ustaz ulang balik, Abu Tufail. Dengan to, ya. Abu Tufail, to. Abu Tufail. Abu Tufail, ada dua pendapat, ada yang kata meninggal tahun 100 Hijrah, ada kata 110 Hijrah. Ya.
Kalau kita ambil 110 pun, Imam Syafi'i pun tak kena lagi. Sebab Imam Syafi'i lahir 150. Ya. Abu Tufail tu dah meninggal tahun 110, tuan-tuan. Ya. Jadi bila kita belajar hadis, biasanya dia akan ambil kira semua apa ni, dia lahir kat mana, tahun bila, dia jumpa dengan siapa, ya. Sebagai contoh, ya. Cerita yang biasa kita dengar. Ni Ustaz bagi contoh. Ya. Ada orang bagi tahu ni cerita, ya. Ni keluar sikit daripada kita punya cerita tafsir tadilah, ya, cerita tadabbur. Mungkin berat sikit, ya. Ni Ustaz buat ringan sikit. Ada cerita, ya, ada orang bagi tahu Imam Syafi'i pada satu hari pergi Imam Abu Hanifah. Dia pergi jumpa Imam Abu Hanifah, ya. Tuan-tuan kena ingat Abu Hanifah duduk di Kufah. Kufah kat mana tuan-tuan? Iraq. Baghdad. Ya. Imam Syafi'i dia travelling. Ya. Jadi Imam Syafi'i dia travelling. Ya. Jadi bila dia travelling cari guru, katanya dia sampai di Kufah, ya. Dia singgah di rumah Imam Abu Hanifah. Kemudian dia bermalam di rumah Abu Hanifah. Dia tidurlah, ya. Jadi ada anak Imam Abu Hanifah, sebab dia dapat tahu Imam Syafi'i ini orang hebat. Ya, ibadahnya banyak, tahajudnya, baca Quran, apa semua sebagainya. Jadi sebab itu dikatakan anak Abu Hanifah dia telah mengintai Imam Syafi'i. Dia nak tengok ibadah Imam Syafi'i itu malam macam mana, ibadah dia macam mana. Ya, jadi dia pun dikatakan mengintai. Ya, bukan mengintai benda tak elok, ya. Mengintai nak tengok ibadah, tujuan dia. Nak tengok berapa rakaat dia buat. Ya. Tapi daripada lepas Isyak, ya, mana menjelang malam sampailah ke subuh, Imam Syafi'i tak buat apa pun. Imam Syafi'i baring aja atas katil. Imam Syafi'i tak baca Quran, ya. Imam Syafi'i hanya berbaring sahaja. Ya. Jadi pada pagi tersebut, ya, maka anak Imam Abu Hanifah tadi beritahu pada ayah dia. Dia kata, ayah, ya, malam tadi saya tengok Imam Syafi'i ni tak buat apa pun, baring je atas katil. Ya, Imam Abu Hanifah dah tahu cerita tu daripada anak dia lah. Dia tak suruh pun anak dia pergi mengintai, tak. Anak dia tu budak, ya, budak-budak ni dia dengar kata Imam Syafi'i ni hebat, dia pun nak tengok. Maka apa yang berlaku, ya? Waktu makan pagi, Imam Abu Hanifah pun tanya Imam Syafi'i. Dia kata, macam mana malam tadi, tidur selesa ke? Ya. Jadi apa ni kata Imam Syafi'i, aku tak tidur malam tadi. Ya, aku baring saja. Dan alhamdulillah aku berjaya menyelesaikan 40 soalan, ya, umat Islam, dia kata. 40 soalan dia dapat cari dalil, ya, daripada hadis mana, ya. Sebab para ulama ni Quran dalam dada, jangan kata Quran, hadis-hadis dalam dada. Ratus ribu dalam dada, tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana itu, ya, maka Abu Hanifah pun, ya, tahu bahawasanya anak dia hanya tengok pada zahir saja. Nampak Imam Syafi'i tidur. Ya, tapi tak tidur pun dia. Ya, dia menyelesaikan, memikir macam mana nak selesaikan masalah umat. Ya, itu cerita dia. Jadi cerita ni masyhur. Ustaz-ustaz pun dah sebut. Tuan-tuan nak tahu tak? Cerita ni cerita bohong. Ya, kerana apa? Kerana, ya, Imam Syafi'i lahir bila tadi? Shirin? Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Syafi'i 150. 150 Hijrah, 150. Okey, Ustaz bagi tahu. Imam Abu Hanifah meninggal tahun Imam Syafi'i itu lahir. Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Agak-agaknya Imam Syafi'i sempat tak jumpa Imam Abu Hanifah? Sempat macam mana, tuan-tuan? Tak sempat. Ya, jadi kita ni cerita bohong. Pun tadi cakap lagi. Ya, cerita bohong, tuan-tuan. Ya. Maknanya mungkin kalau cerita ni benar pun bukan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, dengan orang lain. Ya, dengan orang lain, bukan dengan Imam Abu Hanifah. Kerana Imam Abu Hanifah baru lahir, ya, baru meninggal dunia pada tahun Imam Syafi'i baru lahir. Itulah kepentingan tahu dia punya usia, tuan-tuan. Ya. Nanti Shirin tanya kepada Ustaz. So, Abu Hanifah lahir tahun bila? Okey, Ustaz jawab. Lahir tahun 80 Hijrah. Abu Hanifah lahir 80, meninggal 150. Sekali lagi Ustaz ulang. Abu Hanifah lahir 80 Hijrah. Tuan-tuan salin 80, meninggal 150 Hijrah. 70 tahun. Ya, maknanya dia meninggal, ya, umur dia 70. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, tahun yang sama dengan meninggalnya Abu Hanifah, meninggal 204 pada usia 54 tahun. Ya, mana nak jumpa tu, tak jumpa. Ya.
kadang-kadang ada yang jumpa, ya, nampak macam jumpa tapi tak jumpa. Contoh Imam Syafi'i, ya, meninggal 204 Hijrah. 204 Hijrah. Ya, orang tanya, Imam Al-Bukhari sempat tak jumpa dengan Imam Syafi'i? Ya, mungkin macam pernah. Ya, macam pernah tuan-tuan, sebab macam mana? Tak mungkin lah Ustaz. Kak Faridah tahu. Kak Faridah tahu tak Imam Bukhari lahir tahun bila? Nak kena tahu tahun bila dia lahir dulu. Nanti dulu. Tak ingat. Ya. Imam Syafi'i meninggal 204. Tak apa, Ustaz bagi tahu. Ya. Imam Syafi'i meninggal 204. Okey, dengar baik-baik. 204. Ya. Mute-kan dulu tuan-tuan punya apa tu, ya. Kemudian Imam Al-Bukhari lahir tahun 194. Tadi mula-mula Ustaz sebut Abu Hanifah, kemudian Ustaz sebut Imam Syafi'i. Bawah dia lagi Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari lahir 194 Hijrah. Dari segi time, Imam Bukhari sempat tak, dari segi masa kalau kita tengok on paper, sempat tak jumpa dengan Imam Syafi'i, tuan-tuan? Ada kemungkinan? Ada kemungkinan. Dia ada berapa tahun? Ada 10 tahun. 10 tahun. Ada 10 tahun. Ya. Tapi pengetahuan tentang tahun tak cukup. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan kena tahu, ya, pada tahun, ya, 194 tu Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbek. Dia bukan lahir tanah Arab, di Uzbek. Ya. Dan tak travel tuan-tuan. Bila budak-budak kecil travel? Dia akan travel biasanya selepas umur 10 tahun. Dan dia travel pergi mana? Dia travel pergi haji. Dia akan ikut bapak dia ataupun keluarga dia. Ya, jadi maknanya pada tahun 204 ketika Al-Bukhari berumur 10 tahun baru dia keluar pergi haji. Ya. Pada tahun 204 tu, ya, Imam Syafi'i tak duduk di Mekah. Dia kata bolehlah sebab Imam Syafi'i duduk Mekah. Dia duduk di Egypt. Ya. Dia meninggal di sana. Imam Bukhari tak jumpa dengan dia, tuan-tuan. Walaupun ada masa 10 tahun. Nampak tak, tuan-tuan? Dan benda ni bukan senang, tuan-tuan. Ya, pasal kita kena tahu bila dia lahir, bila meninggal, tempat dia di mana, lokasi. Ya, dia memerlukan banyak kajian lah. Ya, Ustaz secara peribadi pun kita belajar benda ni banyak tahun, tuan-tuan. Ya, kita baca, kita tengok, kita buat dia punya apa, macam diagram, ya, buat dia punya timeline dia, baru dia dapat, tuan-tuan. Ya, dia bukan dapat macam tu saja. Tuan-tuan baca satu malam dapat, tak dapat, tuan-tuan. Dia akan ambil masa. Tapi tak apalah, Ustaz share lah dengan tuan-tuan. Ya. Sebab tu, tuan-tuan, Ustaz nak bagi tahu, ya, kalau nak mula belajar agama ni memang, ya, memang kena belajar daripada awal lah, daripada anak-anak tu, ya. Tapi bukanlah makna kita tak boleh belajar, boleh belajar, ya. Tapi kita belajar tu, ya, untuk melengkapkan apa yang mungkin kita dah tertinggal dulu. Dulu mungkin kita tak sempat sebab sibuk. Ya, tuan-tuan yang masih bekerja tahulah memang sibuk, tuan-tuan. Kerja sibuk. Ustaz pun pernah kerja pejabat, ya, pernah mengajar universiti. Jadi kita tahu memang sibuk, tuan-tuan. Ya, dulu Ustaz sebut secara peribadi, nak baca surah Al-Kahfi setiap minggu tu tak habis, tuan-tuan. Baca tapi tak sempat habis 110 ayat. Pasal sibuk, tuan-tuan. Ya, memang itu pun Ustaz kerja di UPM. Ya, UPM nak balik, ya, sebab kelas habis kadang-kadang 5.30, kadang pukul 6 baru nak habis. Ya, travel nak balik. Apa ni, maghrib di apa kita panggil, ya, di RNR je, tuan-tuan. Ya, maghrib di RNR. Ya, Khamis malam Jumaat. Ya, memang tak sempat, tuan-tuan. Ya, balik rumah dah letih, ya. Dan kalau ada kuliah maghrib, Ustaz kena balik awal sikit, ya. Dah habis pukul berapa, tuan-tuan? Ya, malam lepas makan kita nak baca, bolehlah baca sikit tapi dah mengantuk dah. Pagi-pagi besok kita nak keluar dah, ya. Jadi tak mampu, tuan-tuan. Boleh baca tapi tak habis 110 ayat. Ya, jarang dapat, ya. Jarang dapat habis 110. Ya. Kita boleh baca habis lah, ya, tapi baca habis dengan buka kaset je lah. Ya, kalau kita hafal surah Al-Kahfi, alhamdulillah boleh baca dengan apa ni, CD tadilah, ya. Kalau tidak macam tu lah, tuan-tuan, boleh dengar lah. Ya, tapi tak boleh baca. Dapat pahala melihat Quran tak dapat. Tak sempat, tuan-tuan. Memang sibuk. Ya. Jadi itulah cerita dia. Jadi alhamdulillah mungkin masa tuan-tuan dah pencen, ya, tuan-tuan dah kurang sibuk daripada dulu, ya. Inilah masanya kita tambah tadi. Ustaz Haji Nazri tanya kan, apa boleh kita buat? Sebab bimbang pasal, ya, yang awalin tu kebanyakannya, ya,
Bukan kita. Ya, kita akhirin. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Kita dah hidup zaman ni. Sebab itu orang yang hidup pada zaman ni, ya, dia punya pertimbangan daripada Allah tu lebih lagi tuan-tuan. Pasal kita hidup di zaman, ya, orang lalai. Ya, kita hidup di zaman orang lalai. Sebab itu, kalau dalam keadaan lalai ni, sebab Nabi sebut, macam pegang bara api. Orang yang nak hidupkan Islam pada akhir zaman ni, macam orang yang memegang bara api. Cuba tuan-tuan bayang. Kalau dia boleh buat, oh hebatlah tuan-tuan. Ya, sebab itu sahabat Nabi boleh baca surah Kahfi, boleh baca surah tu, surah ni, ya, itu memang dia hidup zaman dia tu. Tak ada TV, tak ada internet, ya. Kalau zaman kita dengan internet, dengan TV, dengan apa ni, kita still boleh ya baca, datang kelas, ulang kaji, ya, zikir dan sebagainya. Hebat tuan-tuan. Ya, itu memang hebat sebab kita hidup di zaman orang lalai. Ya, tu cerita dia. Kalau Ustaz boleh bagi sedikit kegembiraan lah kepada tuan-tuan. Harap-haraplah, ya. Tapi tengok apa ni, apa tak tahulah tuan-tuan ni masing-masing lah, ya. Ustaz cuma bagi guidance saja, ya. Kita kena buat kerja sendirilah. Okey, ya. Selesailah, ya. Ada apa tuan-tuan? Apa yang Ustaz boleh bantu lagi sebelum kita sambung sikit? Ada apa? Nampak ada yang unmute tu, ya. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Tanya Ustaz. Kita selalu dengar ungkapan ni Ustaz, dia kata kita masuk syurga bukan dengan amalan kita kan, tapi dengan rahmat Allah kan. Betul. So itulah macam mana kita nak dapatkan rahmat Allah ni Ustaz. Sebab baru-baru ni saya dengar ada Ustaz tu cakap, dia kata kalau kita tak memahami Al-Quran tu kita tak boleh dapat rahmat Allah. Betul ke Ustaz? Macam mana tu? Yalah, sedih tu kalau dengar macam tu, ya. Sebab berapa orang yang boleh faham? Ya, berapa orang yang boleh faham kan? Berapa orang yang masuk sekolah agama, belajar bahasa Arab, ya, yang sambung belajar bidang agama, ya. Berapa orang sangat kalau macam tu. Ya, jadi rahmat Allah datang dalam banyak bentuk. Ya. Kalau kita dah baca surah Kahfi. Ustaz dah sebut kan, kalau tuan-tuan masih ingat, kalau Kak Masyidah masih ingat, Ustaz sebut antara surah yang paling banyak sebut rahmat adalah surah Kahfi. So kalau kita baca doa yang Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasyada, selalu okey Ustaz. Boleh dapat rahmat lebih. Itu salah satulah. Ya, ayat 10 tu kan, itu salah satu. Tapi cerita rahmat tu, Kak Masyidah, saya nak bagi tahu, cerita rahmat tu dalam 4 kisah tu. Kisah 7 pemuda tu pun dapat rahmat. Kisah apa ni, ya. 2 adik-beradik yang apa ni, harta pusaka tu. Ya, yang ada ladang tu kan, ya, pun kisah rahmat juga. Kisah Nabi Musa, ya, Nabi Yusha dan Nabi Khidir pun cerita rahmat. Kisah Zulkarnain pun cerita rahmat juga. Masing-masing tu dapat rahmat. Ya, dengan cara yang berbeza-beza. Ya, 7 budak ya dapat rahmat melalui usaha dia menyelamatkan akidah. Ya. Yang apa kita panggil? Apa kita nak buat? Dah tambah amalan yang Kak Masyidah buat tu selama ni, buat apa kita panggil, NGO lah, itulah ini apa. Yang amal jariah lah. Masyidah kita masuk lah. Tapi jangan tu saja. Ada orang amal jariah memang hebat tapi sembahyang duha pun kadang tinggal. Ya, jangan macam tu. Memang masuk syurga dengan rahmat Allah, betul. Even Nabi Muhammad pun sama. Ya, sebab sahabat tanya pada Nabi, Nabi jawab, ya, even aku pun, ya, hatta apa kita panggil, hatta ana, sehingga aku pun masuk syurga dengan rahmat Allah. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Maknanya belah kasihan Allah, sebab amal kita ni ciput je. Ya. Amal kita macam amal Nabi tak? Amal Nabi sampai bengkak-bengkak kaki. Kita mana ada macam tu tuan-tuan? Tak ada pun. Ya. Bengkak kaki tu sebab gaut je tuan-tuan. Makan daging lebih itu je. Ya. Maknanya nak bagi tahu, ya, amalan kita ni sikit je tuan-tuan. Ya. Itulah kita takut tu Ustaz kan. Sebab itu kalau kita nak pakai amal kita, tak layak kita masuk syurga Kak Masyidah. Ya. Alhamdulillah, ya. Kita boleh buat benda-benda lain. Antara bila waktu turun rahmat ni, majlis ilmu ni turun rahmat lah ni. Ya. Sebab itu Nabi sebut apabila macam mana? Mungkin ke Ustaz pasal juga bab-bab hati dan perasaan ni Ustaz. Kita kadang-kadang kita selalu dengar orang ni, oh dia sembahyang tak tinggal lah, inilah itulah, tapi kadang-kadang akhlak dia pun tak betul Ustaz kan. Betul. Semua orang lah, termasuk Ustaz yang bercakap pun sama macam tu kan. I think yang kita kena betulkan selalu tiap-tiap hari is nak memperbaiki hati kita kan. Ya, tu yang penting sekarang kan. Sebab macam-macam
lalu in a few second kadang-kadang. Sebab kadang kita tertipu lah. Kita pun tertipu dengan amalan kita kan. Sebab bila kita amalan banyak, contoh kita kata solat duha 8 rakaat tiap hari, tahajud tak tinggal, puasa sunat buat. Dan kita rasa kita dia kan dia masuk ke situ pula, dia riak pula. Orang yang banyak amal, syaitan dia attack dekat kita punya ikhlas pula. Kadang-kadang orang tak tanya pun, macam kawan macam tadi kita kata hari Isnin. Kawan ajak kita makan, kita you tak tahu ke hari ni hari Isnin? Hari Isnin ni biasalah puasa sunat, korang ada puasa, aku puasa, dah jadi riak pula dah. Riak. Sebab kadang-kadang kita punya niat tu baik. Kita kata you all ni kalau nak makan boleh, tapi ambil lah hari lain, Selasa ke Rabu ke. Isnin tu janganlah asyik kita makan aja, sekali kita puasa. Tujuan kita tu baik, tapi kadang-kadang cara kita tu menyebabkan orang terasa dan amalan kita jadi tak ikhlas pula. Kadang-kadang macam tu. Sebab syaitan dia pandai masuk. Dia pandai masuk. Dia jadikan amalan kita tu sia-sia. Pahalanya hilang. Kerana riak kita. Sebab kita rasa kita lebih hebat daripada orang lain. Sebab kita tengok ustaz ni pun banyak dosa juga, banyak kesalahan. Orang ni pun banyak dosa juga, orang ni pun banyak. Kalau macam tu, sebab itu memang kita disuruh nasihat orang, tapi macam tadilah, diri kita pun kena fikir juga. Pasal apa? Sebab kadang-kadang amalan kita tu ada ciri-ciri riak, itu yang bimbang. Sama ustaz pun sama macam tu juga. Kita bimbang, tapi sekadar yang kita boleh buat, kita buat yang terbaik itu je lah. Nak buat macam mana? Mungkin Ustaz kita kena baikilah kita punya sifat-sifat mahmudah kan, dan buang semua sifat mazmumah, betul. Betul lah. Secara umum itulah yang kita belajar dalam bab akhlak tu, buku akhlak tu cerita isi dengan sifat mahmudah, buang sifat mazmumah. Itu kan cerita amanah, cerita ikhlas, cerita sabar. Sebenarnya kita dah bincang dalam akhlak kita, dah separuh, lebih separuh dah. Itu semua ciri-ciri yang kan kita belajar daripada hadis Nabi. Tunjuk contoh kan Nabi macam mana. Nabi punya akhlak, kesabaran, sifat amanah Nabi. Walaupun orang hina, orang cerca, orang kata Nabi ni dapat cerita daripada langit. Orang main-mainkan Nabi. Tapi Nabi berhadapan dengan mereka dengan cara yang penuh hikmah lah. Jadi sebenarnya buku akhlak tu dah cukup cantik dah tu. Sebab semua sifat-sifat mahmudah, sifat baik dah disenaraikan dalam buku tu. Dan sifat-sifat mazmumah dah disenaraikan untuk kita hilangkan. Cuma sejauh mana kita boleh amal tu saja. Dari segi teori, dari segi apa kita panggil, teorinya kita dah belajar dah. Cuma amalan tu macam mana? Setakat mana? Sebab tu kadang-kadang kita bimbang juga. Ustaz pun kadang takut juga bila kita nak cerita pasal amal kan. Tapi dah orang tanya, kita kena jawab lah juga. Macam tadi Ustaz sebut, memang dulu setakat yang Ustaz tahu sembahyang 2 rakaat apa kita panggil duha. Sebab itu yang kita tahu. Tapi bila kita dah belajar, kita kata punya Nabi tak buat 2 lah, Nabi buat lebih. Minimum Nabi buat 4. Jadi kita pun buatlah 4. Dan tak sepatutnya Ustaz cerita kan. Tapi kalau Ustaz nak cerita orang lain, Ustaz tak tahu orang lain punya macam mana. Jadi Ustaz cerita Ustaz punya tu bukan untuk riak, tak. Tetapi untuk mudah-mudahan kita boleh bagi motivasi pada orang lain. Tapi nak jaga hati memang bukan senang. Semua orang tahu. Nak jaga hati memang bukan senang. Sebab takut-takut kita cakap tu ada riak. Memang sangat bimbang. Sebab riak ni macam api yang membakar daun-daun yang kering pada hari yang sangat panas. Riak ni ibarat api yang membakar daun-daun kering pada hari yang sangat panas. Ni sekarang ni tengah panas ni. Kita punya hari-hari kita panas. So macam mana kita punya kita panggil mudah terbakar. Kalau kita hidupkan api tu cepat betul terbakar. Gambaran riak, habis amalan kita, sayang betul. Jadi sebab itu banyak benda yang kadang-kadang kita kena sembunyi. Kita dengan Allah lah. Orang tak tahu pun tak apa. So itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, kalau ada apa soalan lagi sebelum kita tamat, nampaknya kita sampai pada ayat yang ke 14 14. Nanti kita sambunglah insya-Allah. Ada soalan terakhir mungkin ada? Silakan. Lagi satu kan Ustaz. Silakan. Kalau yelah kita sekarang ada umur macam ni memang saya pun dah 2 kali dah drop out ni Ustaz, belajar agama, belajar Quran ni kan, memahami Quran ni kan.
Yeah. So kalau kita cannot learn word by word mungkin kan nak memahami kan. Tetapi tak boleh ke kita baca, kita faham. Okey, katalah now kita baca Al-Waqiah ni, kita tahulah dia pasal pasal kiamat, pasal syurga, neraka semua kan. Yeah. Boleh ke kalau kita memahami secara menyeluruh saja Ustaz? Kita tahulah surah tu pasal apa kan, tapi nak belajar word by word ni agaknya tak tahu dah bila kan boleh faham kan. Yang terbaik yang kita boleh lah. Ya? Jangan tak baca sudah. Baca Quran dengan tajwid, dengan makhraj tu alhamdulillah orang Melayu banyak dah boleh. Cuma kita baca makna-makna dia lah. Memanglah yang terbaik boleh word by word, ya, phrase by phrase, baca dia punya Arabic apa semua. Tapi yang tu memang tahap tu memang mungkin almost, Ustaz tak kata impossible, tapi almost impossible lah. Sebab dia memerlukan masa yang panjang. Ya, masalahnya Ustaz, kita dari kecil cuma kita disuruh belajar Quran, belajar tajwid, belajar kan. Tapi tak ada siapa pun cakap kita kena mesti faham Al-Quran. Ya betul. Itulah betul silap kita kan. Sistem pendidikan kita lah. Itulah. Tapi macam tadi lah, kita tak boleh nak kata saya ni produk bersistem yang salah. So yang kita buat ni adalah untuk membaiki lah. Ya, untuk tampung mana yang kurang-kurang tu, ya. The best that we can do. Apa lagi kita boleh buat. Ya. Jadi kalau kita boleh baca makna, tengok terjemahan, ya sebab tu Ustaz kata, tuan-tuan boleh, Ustaz cadang tuan-tuan belilah buku-buku tafsir yang ringkas pun tak apa. Ya, sebenarnya kalau e-book banyak. Ibnu Katsir ni dalam e-book pun ada. Tapi nak baca dekat tu tuan-tuan, dia tak sama macam kita beli buku. Kalau beli buku ni kita boleh tengok yang mana-mana saja. Ya, sebab ramai orang dia download, ya, upload dia punya download dia punya application Quran lah apa, tapi tak baca kan. Minta maaf lah. Sebab ustaz pun ada banyak download dan kadang-kadang tak baca. Ya, kita kata kok dalam phone tu senang kan. Tak baca kan. Tapi bila buku ni bila nampak, kalau ustaz personally ustaz lebih suka baca buku yang bercetak ni. Dia berbanding boleh pegang, boleh belik. Betul, jauh lebih baik. Ya. Ya, itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, ya. Terima kasih. Belum Ustaz. Ada satu lagi soalan. Ustaz, bercakap pasal akhlak, pasal kita punya amal jariah ni whatever semua kan. Apa pendapat Ustaz? Macam kita orang involved in this NGO. Okay, dengan Puan Masyidah. So kita post kita punya aktiviti semua kat dalam Facebook bukan untuk apa. I think tujuan kita mostly is to inform people yang kita do this thing, and if you want to participate you can do so and all that lah kan. Betul. Tapi ada pula yang kata itu dah riak, kalau you masuk FB ni jadi riak lah kononnya. So macam mana? How? Memang susah lah. Sebab kalau kita tak cerita, nanti orang pun tak tahu. Why you tak iklankan, kami nak bantu tapi dah tak tahu. Macam mana? Lagipun kita have to be transparent Ustaz. Kita kena tunjuk dengan kita punya donor kan. Betul. Sebab tapi kita kena apa kita panggil, ya, kalau tak tunjuk orang tak percaya, ya, sebab seeing is believing. Betul. Ya. Tapi dalam Quran ada cakap kan Ustaz dekat Baqarah, dia kata kita boleh tunjuk ataupun bersembunyi atau menunjukkan. Boleh kan? Ada yang kita buat secara terang dan ada yang kadang-kadang kita macam tadilah, ya. Ada yang kadang-kadang kita tak tunjuk semua kan. Mungkin kita buat it's not our personal, it's for the NGO kan. Kalau kita punya sendiri mungkin lah kalau kita menunjuk kan. Pasal NGO ni dia answerable to tadilah kan. Ya kita buat. But anyway, it's all our niat lah juga kan Ustaz. Betul tak? So, kena jaga niat je lah, jaga niat. Ya. Supaya kita buat tu bukan untuk menunjuk, ya, tetapi sekadar satu bentuk bukti bahawasanya kita memang ada buat kerja. Ya, dan orang yang tengok dia berminat, dia boleh buat pun kerana Allah. Dan penyumbang pun Ustaz yakin penyumbang pun sebahagian tak sebut nama pun. Walaupun kita kata kalau sumbang tolong bagi tahu berapa jumlah. Banyak orang dia sumbang tak bagi tahu pun. Ya, dia diam-diam aja, ya. So macam itulah sebab apa, ya? Sebab macam tadilah, ya, dia takut sebab kadang-kadang bila kita buat memang kita takut kita jadi riak. Sebab riak tu habis, ya. Tetapi kalau tak buat, kita tak tunjuk, nanti orang tanya pula, you punya Facebook tak update ke? Ya, website tu nampak tak ada apa pun, kosong je. Ya. Nanti dia orang tak tahu. So it boils down back to the heart. Betul, faham. Niat kita lah. It's all about the heart. Ya. So it's not for people to be judgmental lah. Haji Mak Syah tadi ada soalan.
Ya Ustaz, tadi Ustaz kata, okay, saya nak tanya, bolehkah kita belajar bahasa Arab sikit sebanyak lah, bukan sampai nak faham, pandai sangat. Tapi belajar bahasa Arab dan faham sikit dengan baca secara apa, yang terjemahan prakata Quran ni, maknanya kita belajar sikit. Kerana ada orang kata, bahasa Arab kita faham 300 word saja, most of the Quran kita faham. Boleh kita belajar ya. Memang betul. Tapi tuan-tuan sebenarnya banyak ya, kalau di internet tu dia ada je ya. Maksudnya belajar 300 vocabulary of the Quran. Jadi kita boleh dapat almost 70%. Ya, sebab ada banyak perkataan. The most used. The most ya, used. Betul ya, yang paling banyak digunakan. Ya, yang apa kita panggil frequently used dalam Quran. Tapi macam tadilah, dia tetap juga memerlukan kesungguhan. Sebab 300 tu banyak. 300 tu banyak. Cuba kita bayangkan, 300 new vocabulary untuk kita kuasai. Tapi macam tadilah, it will take some time. Ya, dia akan makan bulan juga. Ya, sebab apa? Sebab dalam usia macam ni, kita punya memori dah tak macam dulu. Ya, betul. Tapi macam tadilah, it was trying. Betul. Ya. True experience. Ya. Sebab Allah tak tanya kita berjaya ke tidak. Allah tanya ada buat ke tak? Ada usaha ke tidak? Yes. Ada usaha tak kan? Ya. Sebab Allah bagi kita pahala berdasar usaha kita. Kalau kita berjaya cemerlang, boleh dapat menguasai dengan baik, tu lagi baguslah. Dan kita ada banyak contoh ya. Orang yang tak ada apa kita panggil, even apa ni, yang Quran time ya, Fazrul ya. Tuan Fazrul tu. Fazrul punya background ialah apa ni, chemical engineering kalau tak salah Ustaz. Dia buat chemical engineering. Dia memang belajar di US, budak pandai lah. Ya, tapi dia kenal bahasa Arab pun macam tadilah ya, dia kenal di US, ada ambil kelas, balik Malaysia sambung. Ya, dan alhamdulillah walaupun bukanlah yang terbaik kan, ada orang lain lagi yang boleh ya, kalau katalah ya nak gantikan dia tak ada lagi. Ya, tapi dia yang boleh bagi masa. Ya, sebab dia kerja sendiri kan, dia boleh bagi masa, dia ada hubungan yang baik dengan Karangkraf ya, dengan TV Hijrah. So alhamdulillah ada banyak sumbangan yang dia boleh buat walaupun dia seorang engineer. Ya, jadi Ustaz yakin ya, benda-benda macam tu ada ramai lagi orang lain yang mungkin kita tak sebut ya, tetapi mereka berjaya. Tapi usahalah tadi, through time. Ustaz ulang balik, 300 perkataan tu banyak Haji Mat Syah. Banyak tu. Sebab bila Haji Mat Syah kata by memorizing or understanding only 300, memanglah nampak macam sikit. Kan, only 300 tu memang nampak macam sikit, tapi it will take some time. Ya, tapi macam tadilah ya, cuba. Ya, Ustaz yakin kalau tak salah Ustaz apa ni, Kak Rohiza ya, dia ada, Ustaz pun tak ingat di mana kita letak buku, tapi Ustaz apa ni, Kak Rohiza masih ada tu. Ya, mungkin Kak Rohiza boleh share dengan kawan-kawan yang lain, Kak Rohiza yang tadi tu learning Arabic vocabulary tadi. Okey. Okey, nanti share dengan grup saja ya, insya-Allah. So itulah tuan-tuan ya, boleh ya kita berhenti di sini insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Kejap, apa tu yang Ustaz cakap tadi tu, riak ibarat api tu Ustaz punya kod atau kata-kata ulama saja, kata-kata ulama. Ya, kata-kata ulama, ibarat api yang membakar daun-daun kering di pada hari yang sangat panas. Itu gambaran saja. Gambaran nak bagi tahu. Fire lah Ustaz. Macam mana? Macam bushfire dekat Australia tu, kena sikit brum. Betul. Ya, habis semua. Jadi sayang sebab amalannya buat banyak tapi hilang begitu saja hanya kerana riak. Kita tak naklah macam tu. Amalan kita dah lah tak banyak. Ya, nanti hilang macam tu saja, rugi. Ya, sebab tu ramai orang kadang-kadang tak ceritalah, dia diam aja. Tapi macam tadi tak boleh kalau kita diam saja. Sebab ada amalan yang memang kena buat secara terang-terang supaya dia boleh memancing hati orang lain untuk join, untuk participate. Memang kena macam tu. Especially apa ni tuan-tuan lah ya, apa ni Kak Masita dan friends yang kita rasa ada sisters lah ya, yang terlibat dengan NGO dan seumpamanya. So itulah yang boleh Ustaz sebut. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih semua Haji Nazri, Haji Mat Syah, tuan-tuan puan-puan ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa pada minggu depan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Wa antum jazakumullah khairan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Sama-sama. Terima kasih semua kerana hadir.
Okay, thank you. Pak Yuri, Tuan Raja, thank you. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tok Man. Haji Jamal. Waalaikumsalam. Ketua Darjah, Haji Nazri, semua. Sharon. Captain Sharon. Maaf yang lambat, saya termasuk lambat tu maaf. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. InsyaAllah. Keep yourself safe InsyaAllah. Walah.